Hujan yang turun bagaikan mutiara. Macam itulah dia. Hujan yang turun bagaikan mutiara pagi ni, Zu. Macam itulah juga perasaan saya nak bangun pagi tadi. Betul. Dia Sebab macam apa? susah, liat sangat nak bangun. Sebab apa tu? Sebab hujan yang turun. Sebab kalau kita tengok ramalan cuaca hari ni pun boleh kata pagi tadi agak lebat jugalah sebab tadi kita nak pergi kerja pun hujan agak lebat. Tapi Alhamdulillah berjaya sampai ke Bernama. Alhamdulillah berjaya sampai dan berjaya sampai dengan selamat. Saya pun dalam perjalanan tadi hujan juga. Macam biasa bila hujan jalan raya pun sesak. Assalamualaikum semua, apa khabar? Apa khabar Malaysia? Saya Pasha Rahim, anda bersama kami, teman saya pada pagi ini. Saya Izzuel Yusof, anda akan bersama dengan kami selama 1 jam. Seperti biasa dari jam 9 hingga 10 pagi. Ya, hari ini kita opening unik sikit dengan lagu. Macam baru bagi salam. Betul. Dia dah borak-borak tu baru dia macam Assalamualaikum. Macam tu. Baiklah, kita hari Rabu hari ini 28 September. Kita dah sampai ke pertengahan minggu. Jadi diharapkan kita berterusanlah minggu kita dengan ceria dan gelak tawa hendaknya. Ya, Betul, Izu? nak masuk pula dengan bulan yang baru iaitu bulan Oktober. Yang kita pasti akan berlaku pelbagai perkara-perkara menarik akan disampaikan pada bulan Oktober. Tapi nak tahu apa, kita simpan dulu. Apakah perkara-perkara itu? Simpan dulu yang tu untuk bulan Oktober. Jadi macam biasa, kita ada beberapa topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Satu topik yang agak serius pada nampak muka serius tu. Ya, serius ni, serius. Memang sesuatu yang sangat serius dan lepas tu kita ada sesuatu yang menarik. Jadi kita dah ada topik yang serius, kita balancekan, kita imbangi hari kita. Hari-hari kita kena seimbang. Okey, kita nak petikan daripada portal Bernama dulu, Izu. Betul, kita nak kongsikan berkaitan dengan satu berita yang boleh saya katakan berita gembira juga, berkaitan dengan cukai, di mana Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan bahawa mereka telah menangguhkan bayaran cukai buat pegangan bernilai kecil bagi pendapatan royalti, faedah dan pendapatan kelas khas bermula 1 Ogos 2022. Dalam satu kenyataan dikeluarkan pada semalam, pihak LHDN memaklumkan bahawa kebenaran penangguhan bayaran bagi 2 kategori pendapatan tersebut bagi memudahkan pembayar membuat bayaran cukai pegangan beramaunt kecil yang berulang. Dalam situasi yang layak dibenarkan, penangguhan bayaran cukai pegangan dilakukan sekali dalam tempoh 6 bulan. Adalah amaun bayaran cukai pegangan bernilai kecil tidak melebihi RM500 bagi sesuatu transaksi. Dan LHDN terus memaklumkan bahawa ruangan tarikh bayaran dikreditkan dalam borang bayaran CP37 atau CP37D perlu diisi dengan tarikh 30 Jun atau 31 Disember mengikut tempoh transaksi yang terlibat, dan pembayar dinasihatkan untuk menyimpan senarai penerima bayaran cukai tersebut sekiranya diperlukan di masa hadapan. Okey. Jadi agaknya dengan berita inilah adalah antara yang di luar sana bolehlah bernafas lega sedikit. Jelas sekarang ni kita tengah sesak. Keadaan ekonomi pun tak berapa cun tak berapa cantik lah orang katakan. Jadi apa yang kita boleh save, kita save di mana yang boleh. Baik, seterusnya pangkalan data diwujudkan akan diwujudkan untuk mengatasi isu padanan pekerjaan antara pencari kerja dan juga industri. Jadi kerajaan negeri akan mewujudkan satu pangkalan data yang boleh mengatasi isu di mana orang yang ingin mendapatkan kerja ataupun sedang mencari kerja boleh dipadankan dengan industri-industri. Jadi Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor, Lee Ting Han berkata pangkalan data itu akan berada di bawah Jawatan Kuasa Pemandu Modal Insan Negeri Johor. Jadi mereka berhasrat untuk tubuhkan pangkalan data ini supaya mereka tahu di Johor apakah dan berapakah tawaran pekerjaan di Johor, berapa ramai, contohnya berapa ramai jurutera dan berapa ramai pekerja yang berkemahiran tinggi dan sebagainya. Jadi ini akan memudahkan bukan sahaja yang mencari kerja tapi juga untuk yang mencari pekerja untuk syarikat-syarikat mereka. Dan ini akan memberi satu kelegaan kepada pelabur-pelabur lah, terutamanya untuk mereka mix and match mereka punya pekerjaan. Betul. Dan juga sumber tenaga manusia tu mereka tahu ada kepakarannya. Jadi sebenarnya kita ada banyak laman-laman web untuk kita nak mencari kerja, tapi mungkin masalahnya di sana bila kita mencari kerja tetapi kita tak tahu mana hala tujunya. Hala tuju, mana syarikat, mana yang mencari pekerja dan sebagainya. Jadi dengan adanya pangkalan data ni diharapkan akan lebih memudahkan syarikat-syarikat dan juga pekerja untuk mencari pekerjaan masing-masing. Baiklah, kita nak teruskan ke ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke bilik berita bersama teman seperjuangan kami. Betul? Silakan. Kita saksikan dulu.
Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Pallavi. Lebih 5,000 peluang pekerjaan ditawarkan pada Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 Negeri Melaka sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC selama 3 hari bermula 14 Oktober. Exko Perpaduan Penerangan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Pengguna Negeri New Hisem berkata, peluang pekerjaan meliputi pelbagai sektor termasuk bioteknologi melibatkan lebih 30 majikan dari dalam dan luar Melaka. Pihaknya menyasarkan 15,000 pengunjung termasuk pencari kerja hadir sepanjang 3 hari Karnival Kerjaya berkenaan berlangsung dan sesi temuduga terbuka disediakan kepada semua pencari kerja di dalam dan luar Melaka. Menurutnya, alaun mencari pekerjaan berjumlah RM300 sebulan akan turut diberikan kepada pencari kerja terlibat dalam tempoh 3 bulan berdasarkan syarat kelayakan ditetapkan selain alaun persediaan bekerja RM400 sekiranya permohon dapat kerja dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan dibuat. Antara syaratnya ialah pencari kerja itu merupakan individu yang belum berdaftar atau tidak aktif mencarum dengan pekeso mulai 1 Jun tahun lepas, terutama graduan baharu, lepasan sekolah dan pekerja tidak formal yang terkesan akibat penularan COVID-19. Individu berkenaan mestilah berusia 18 tahun dan tidak lebih 60 tahun pada tarikh permohonan dan alaun diberikan sebagai bantuan keuangan bagi meringankan beban serta memberi motivasi kepada pencari kerja. Seorang lelaki menjadi mangsa penipuan jual beli menggunakan wang palsu selepas menjual telefon bimbitnya kepada seorang wanita minggu lepas. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Muhammad Zaid Hassan berkata, lelaki itu menyedari ditipu selepas gagal mendepositkan 17 keping wang kertas RM100 yang diterimanya di sebuah bank. Dalam kejadian 20 September lalu, mangsa bertemu dengan wanita berkenaan yang tiba di Pasaraya Bilion, Bandar Teknologi Kajang selepas wanita terbabit bersetuju membeli telefon bimbitnya dengan harga RM1,950. 17 keping wang kertas RM100 dan 5 keping wang kertas RM50 diserahkan oleh suspek. Setelah selesai berurusan, lelaki itu ingin mendepositkan wang ke dalam akaunnya sebelum menyedari kesemua wang kertas RM100 itu tidak diterima mesin deposit tunai CDM. ACP Muhammad Zaid menasihati orang ramai berwaspada dengan modus operandi penipuan menggunakan wang palsu dan tidak berurusan secara terburu-buru semasa membuat urusan pembelian secara tunai atau cash on delivery COD. Dua lelaki cedera selepas dilanggar dengan kereta oleh seorang lelaki lain dipercayai akibat perselisihan faham yang berlaku di sebuah bar di Taman Molek di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Sri Alam, Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak berkata, pihaknya sebelum ini mengesan satu video tular yang memaparkan insiden pergaduhan hingga menyebabkan kedua-dua mangsa dilanggar. Mengesahkan menerima laporan berhubung perkara itu, beliau berkata kejadian 5 pagi kemarin melibatkan 2 lelaki warga tempatan. Kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham yang bermula di dalam sebuah bar. Lelaki berusia 30 tahun itu kemudian menaiki kereta dan bertindak melanggar mangsa yang berumur 36 tahun serta seorang lagi lelaki yang turut berada di lokasi kejadian. Meskipun kedua-dua mangsa mengalami kecederaan, mereka kini dalam keadaan stabil. Superintendent Muhammad Suhaimi berkata, pihaknya berjaya menahan lelaki terbabit di Jalan Persisiran Seri Alam Masai pada 9.10 malam tadi. Semakan mendapati suspek tidak memiliki rekod jenayah, manakala ujian air kencing juga adalah negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat dan salam keluarga Malaysia.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bersama Akademi Sains Malaysia (ASM) membangunkan Sistem Pengawasan Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE) TrendWatch sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan jumlah penyelidik dalam sektor industri yang ketika ini hanya mencapai 15.83% dan 79.2% di institusi pengajian tinggi. Baru-baru ini Akademi Sains Malaysia telah mengadakan Majlis Penganugerah Fellow Akademi Sains Malaysia dan Pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia TRSM 2022 yang dirasmikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba. Turut hadir di majlis tersebut Ketua Setiausaha MOSTI yang berbahagia Datuk Dr. Haji Amaduddin Hasim, Presiden Akademi Sains Malaysia, merangkap Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi Negara yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail. Pencalonan individu daripada sektor industri akan membolehkan MOSTI dan ASM menggerakkan pelibatan mereka dalam pembangunan negara dengan lebih aktif dan berkesan. Menerusi sistem pengawasan data secara real-time ini, bakat STEM negara dapat dipantau dan dipertingkatkan bagi memenuhi inisiatif-inisiatif yang berkaitan. Ini dijangka memenuhi sasaran peningkatan 10 sehingga 15% jumlah penyelidik dalam sektor industri menjelang 2030. Selain daripada itu, sistem berkenaan sekaligus dapat memperkasa Institut Penyelidikan Awam dan Organisasi Penyelidikan Berkaitan Kerajaan GLRO untuk menjadi pengantara inovasi yang efektif bagi menghubungkan penyelidik di Institut Pengajian Tinggi dan Industri. Segalanya bertujuan menyusun strategi dan inisiatif yang bersesuaian berasaskan data bagi mengarusperdanakan STIE ke arah pembangunan sosioekonomi negara. Sehingga kini, ASM yang merupakan agensi di bawah MOSTI mempunyai 28 fellow kanan, 425 fellow dan 148 top research scientist Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih bersama saya Izul Yusof dan juga rakan tugas Pasha Rahim. Dan macam Pasha kata di awal pembuka program tadi, mana kita akan bercakap tentang satu tajuk yang agak serius berkaitan dengan penjenayah dan juga mental. Betul. Benda ni memang satu topik yang serius, sangat serius sebenarnya. Dan banyak kita dengar berkenaan kes-kes yang telah berlaku, terutama sekali dalam waktu 2 tahun sepanjang pandemik. Betul. Banyak berlaku kes-kes pembunuhan ataupun jenayah-jenayah ganas yang telah dilakukan. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut, adakah ini merupakan satu situasi di mana seseorang itu berada dalam keadaan yang terlampau tertekan sehingga melakukan sesuatu yang di luar, orang kata, norma ataupun di luar pemikiran yang waras, kan Izu? Okey, jadi untuk hari ini tetamu yang telah pun kita undang ke studio untuk bercakap mengenai topik pelaku jenayah ganas bukan pesakit mental. Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid merupakan ahli kriminologi dan juga pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang dari Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita berbincang mengenai topik yang pada saya agak berat. Kita mulakan dengan topik yang agak berat pada pagi ini. Jadi kita teruskan. Pertama sekali, kita dengar berkenaan kes-kes jenayah pembunuhan ataupun mungkin seseorang itu telah pecah rumah, memukul menggunakan senjata dan sebagainya. Adakah pada pendapat doktor ini merupakan boleh dikatakan kerana seseorang itu menghadapi situasi di mana mental mereka tidak stabil? Okey, soalan yang bagus tu. Sebenarnya kita ni kadang terlampau mengikut sangat stereotip. Di mana kalau ada jenayah ganas yang berlaku, kita macam automatik mengatakan orang tu psycho. Psycho dan ingat orang tu gila sebenarnya. Tapi sebenarnya perkara sama ada orang tu kurang waras. Kalau di Malaysia, kalau dalam undang-undang kita tak adalah sebut gila, kita sebut kurang waras dalam undang-undang. Kalau kurang waras tu lain, itu adalah medical condition, dia punya situasi dia. Dan pelakuan jenayah tu adalah asing. Jadi ada kalanya
orang yang melakukan jenayah ganas itu mungkin mempunyai depression ke skizofrenia, bipolar, anti-personality disorder. Ini yang paling bahayalah. Tetapi kalau ikut kajian, bukan sangat kurang orang yang mempunyai masalah mental ni yang melakukan jenayah ganas. Sebab kebanyakan yang melakukan jenayah ganas sebenarnya tiada masalah mental. Jadi mungkin faktor-faktor lain lah yang menyumbang. Faktor ekonomi, cemburu, marah, dendam dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada emosi sebenarnya dan bukan satu keadaan di mana seseorang itu menghadapi tekanan mental yang menjurus seseorang itu ke arah melakukan jenayah. Ya, benar. Emosi dan banyak juga dari sudut ekonomi. Contoh jenayah harta, kadang orang tu melakukan jenayah ganas untuk mendapatkan harta. Jadi motif dia ekonomi. Tetapi dia melakukan jenayah ganas tu. Dan untuk melakukan satu jenayah ni bukannya jenayah ganas ke atau jenayah harta, dia kadang melibatkan planning tau. Jadi kalau orang tu dia mempunyai sakit mental, dia tu seorang yang sakit. Macam kita sakit fizikal, dia sakit mental dengan ubat dan sebagainya. Kadang dia lemah. Jadi dia nak jaga diri dia tu sendiri, itu adalah satu challenge untuk dia. Bahkan lagi dia nak melakukan suatu jenayah. Jadi kita kena fikir dan cuba asingkan benda tu supaya kita lihat perlakuan jenayah tu sebagai perlakuan jenayah, dan kalaulah kebetulan pelaku itu adalah pesakit mental dan itu jadi satu special case. Tetapi jangan kita buat satu andaian sebegitu. Di awal tadi doktor ada kata mereka yang tidak waras dan gila ni merupakan dua perkara yang berbeza. Mungkin dari sudut term-term dalam perundangan, bagaimana seseorang tu diklasifikasikan ada masalah mental? Okey. Dari sudut perundangan, kita lihat kalau nak guna alasan tak waras lah, dia ada dalam kanun keseksaan Seksyen 84. Dia katakan kurang waras ni boleh digunakan sebagai pembelaan. Jadi kalau kurang waras ni kena buktikan dua benda. Pertamanya adalah dia tak sedar apa yang dia buat tu. Kedua, dia mungkin sedar apa yang dia buat tetapi dia tak sedar yang benda tu adalah salah. Okey. Dan dari sudut perundangan kita boleh klasifikasikan kurang waras ni kita panggil insanity, medical and legal insanity. Apa perbezaan antara dua tu? Kalau medical insanity ni adalah klinikal lah. Yang tu kena panggil doktor, psychiatrist, psychologist untuk diagnose dan katalah yang dia tu suffering from sejenis penyakit mental. Can be schizo, can be bipolar depression, sebagainya. Now, legal insanity tu tak semestinya dia mempunyai medical condition, medical insanity, tetapi sewaktu kesalahan tu berlaku, dia mungkin snap dan dia mungkin, you kena establish lah, dan dia mungkin tak sedar apa yang dia buat tu adalah salah, ataupun dia buat perkara tu, dia sedar apa yang dia buat tapi dia tak sedar benda tu salah. Jadi kalau nak apa yang diputuskan di mahkamah, dia bukan tengok medical insanity, dia sebenarnya tengok legal insanity. Jadi ini menguatkan lagi lah ujahan saya yang mengatakan bahawa medical insanity, kalau kita tengok pun ramai je penyakit mental, tapi mereka semua tahu apa yang dia orang buat. Tak semestinya automatik kalau dia tu memang sakit mental, dia tak sedar apa yang dia buat. Tak. Jadi kena establish yang tu. Nak minta penerangan daripada doktor sikit. Doktor kata medical insanity dan juga legal insanity. Berkaitan dengan legal insanity, mana kalau seseorang itu melakukan jenayah, dalam keadaan itu dia tak sedar yang dia ada masalah mental dan sebagainya, dalam keadaan itu dia melakukan jenayah. Jadi macam mana dia dikenal pasti yang pada ketika itu dia ada masalah mental dan dia tak sedar dia melakukan jenayah itu? Okey.
soalan yang baik tu, dan soalan tu adalah suatu perkara yang kena dibuktikan di mahkamah, especially angle tu. Jadi memang kita akan orang yang membawa pembelaan tu dia kena bawa lah doktor lah. Sebenarnya macam mana pun, walaupun medical insanity tu bukannya yang diputuskan di mahkamah, dia akan tengok legal insanity, tapi kena ada pembuktian juga dari sudut medical. Jadi kalau orang biasa, kita tak tahu nak diagnose. Jadi macam mana pun doktor akan observe dia dan tanya waktu tu. Kadang-kadang orang tu cakap saya tak sedar apa yang berlaku waktu tu, blank. Mungkin dia temporary insanity waktu tu, sementara. Jadi itu akan datang daripada pegawai perubatan lah, pakar perubatan, dan juga saksi-saksi yang nampak. Kadang-kadang orang tu dia lepas kes-kes jenayah kejam, dia selepas bunuh keluarga dia ke apa, dia duduk dalam keadaan khayal. Jadi orang yang sekeliling tu nampak. Jadi itu keterangan tu semua akan diambil kira. Baik doktor, kita akan teruskan lagi perbincangan kita mengenai jenayah ganas, adakah mereka pesakit mental ataupun tidak. Tapi sebelum tu kita akan berhenti berehat untuk seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali. Baik, perbincangan kita sebenarnya sangat hangat dan juga merupakan topik yang agak menarik juga untuk kita bincangkan. Sangat menarik, terutama sekali macam saya sebutkan tadi, sepanjang 2 tahun PKP banyak kes-kes sebegini yang berlaku, dan ramai penjenayah ataupun orang yang melakukan jenayah ganas ini, ramai antara mereka yang mungkin berasa tertekan sewaktu mereka melakukan jenayah itu. Jadi dari sudut pandangan legal, kita nak kenal pasti adakah pelaku jenayah ini, adakah mereka pesakit mental ataupun tidak sebenarnya. Jadi saya nak tanya dengan doktor, apakah perbezaan antara seseorang yang mempunyai penyakit mental yang boleh dikategorikan sebagai seorang yang tidak waras dan juga seorang yang mempunyai penyakit mental berlainan tetapi masih boleh berfikiran waras? Kalau kita tengok pesakit mental ni, kita kena tahu dia ni sakit, dia ada penyakit. Macam saya katalah fizikal, cuma dia ni mental, dia kena makan ubat. Jadi itu terpulang kepada diagnose doktor itulah, bagaimana dia kategorikan. Kalau doktor merasakan dia perlu makan ubat dan sebagainya, itu dia kena ikut. Tapi berbalik kepada jenayah ganas ni, macam kita tengok kes-kes, banyak kes-kes yang berlaku. Kebanyakan di mahkamah, di penjara, mereka yang ada bukannya mempunyai masalah mental, kan? Dan undang-undang kita pun, yang penting kalau di mahkamah kita tengok adanya actus reus, iaitu pelakuan salah, dan mens rea, niat jahat. Itu yang kena establish. Dia tak tengok sama ada orang tu sakit mental atau tidak. Itu boleh digunakan sebagai pembelaan kalau orang tu allege lah yang dia tu ada tidak waras waktu tu. Jadi macam kes-kes yang kita lihat sekarang ni kan, kalau kita lihat pun komen-komen daripada netizen, ramai yang akan mengatakan mereka ni nanti akan dikatakan kurang waras ataupun seorang pesakit mental dan akan dilepaskan begitu saja. Komen doktor mengenai perkara ini. Okey, undang-undang memberikan satu provision untuk menggunakan iaitu di dalam kanun keseksaan, macam saya kata Seksyen 84, untuk menggunakan pembelaan kurang waras bagi pelakuan jenayah. Jadi kalau masyarakat nak mengandaikan, kita tak boleh nak buat apa-apalah, itu terpulang masing-masing untuk membuat andaian. Tapi itu adalah hak kepada orang tu yang telah dituduh. Sama ada betul dia kurang waras sewaktu itu atau tidak, dia boleh gunakan pembelaan dan dia kena buktikan. Dia kena buktikan macam saya kata legal insanity itu, bahawa yang dia tak sedar dan atau perkara yang dia buat tu
Dia sedar tapi dia tak tahu benda tu salah. Jadi bukanlah semudah itu untuk pembelaan mengatakan bahawa pelaku itu adalah seorang pesakit mental dan jadi terus boleh terlepas daripada hukuman. Ya, kita tak boleh andaikan semua orang tu kita suka guna di psikopat, sosiopat. Yang tu pun sebenarnya sejenis sakit mental, tapi kalau ikut mereka tu bukannya sentiasa mungkin psikopat, mungkin sosiopat, tapi dia tidak melakukan jenayah semestinya. Jadi kita kena lihat jenayah tu dari sudut jenayah tu sendiri, dan bukan associate automatically dengan pemikiran mental. Baik doktor. Dua situasi di kaca TV dan juga di realiti. Contoh kes yang saya dapat di kaca TV, kalau kita tengok program-program seperti CSI dan sebagainya, program-program yang bersifatkan forensik dan juga jenayah, kadang-kadang ada satu episod menunjukkan bahawa penjenayah merupakan salah seorang yang terlibat dalam pesakit mental, ada masalah mental dan sebagainya. Dan kalau situasi dia kita lihat, mereka ini seolah-olah seperti dianaktirikan, seperti diikat, dibendung lah orang kata, supaya tidak dapat dilakukan jenayah-jenayah berat itu. Jadi pengalaman doktor selaku ahli kriminologi, adakah situasi tersebut berlaku dalam dunia nyata ataupun hanya TV semata-mata? Kebanyakannya adalah construction media. Dan benda ni sensasi. Sebab kita live in this ideal world, kita fikir saya takkan buat perkara begini. Jadi kalau orang tu buat perkara begini, mesti orang tu kurang waras. Itu kesimpulan. Dan untuk buat benda tu sensasi, kita pick up benda ni dan kita buat movies, episode. Kita banyak terpengaruh dengan American punya serial killer semua. Padahal kebanyakannya tak ada masalah mental pun. Dia buat-buat je sebenarnya kadang-kadang. Tapi just dia punya masalah yang masalah tekanan, masalah upbringing dia, ekonomi dia. Even di Malaysia tengok botak chin, bentong kali, kes Al-Maunah tu semua mana ada masalah mental, tapi mereka membuat jenayah ganas. Jadi dekat situ janganlah mudah terpengaruh dengan apa yang dimomokkan oleh kaca TV. Betul. Jadi dari pengalaman doktor sendirilah dalam mungkin ada pengalaman bertemu dengan kes-kes yang seperti ini. Secara keseluruhan, adakah pelaku-pelaku jenayah ganas ini mungkin menggunakan penyakit mental ni sebagai alasan, ataupun bila ditanya kenapa lakukan perkara ini, mereka pura-pura sakit mental? Ya, boleh jadi kemungkinan sebab lumrah seseorang, dia kalau terperangkap dia nak melepaskan diri. Jadi kemungkinan dia boleh menggunakan sakit mental dia itu sebagai alasan untuk melepaskan diri liability dari jenayah tu. Sebab itulah untuk undang-undang kita kata tak semestinya you medically insane, you are legally insane. So you kena proof, walaupun katalah you memang sakit jiwa, tapi waktu tu adakah you tahu perkara yang dua tu yang saya sebut tadi. Jadi kita tak boleh ambil benda tu automatik. Jadi masyarakat kena cakna juga medical insanity dan juga legal insanity, dua perkara yang berbeza. Betul, perbezaan antara di dua tu. hujung perbincangan kita, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan saranan ataupun harapan doktor kepada masyarakat di luar sana, pada pesakit-pesakit mental di luar sana. Mungkin ada saranan doktor nak sampaikan. Terima kasih ya. Kita tengok jenayah, pelakuan jenayah tu sebenarnya itu bergantung kepada beberapa faktor, dan sesiapa sahaja pun sebenarnya boleh melakukan jenayah, walaupun kita tak naklah sesiapa melakukan jenayah. Tapi jangan kita automatik hubung kaitkan sesuatu pelakuan jenayah tu dengan sakit mental, sebab ianya tak semestinya. Sebab kebanyakan pesakit mental ni memang dia tidak melakukan jenayah kalau ikut statistik ya. Jadi itu je lah. Jadi baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid atas perkongsian yang cukup menarik berkaitan dengan tajuk kita, iaitu pelaku jenayah ganas bukan pesakit mental. Macam doktor kata tadi, mereka yang mempunyai masalah mental ni kebiasaannya kurang melakukan jenayah, tapi mereka yang normal yang biasanya melakukan jenayah. Itulah perbezaan yang kita kena lakukan, dan yang penting kita janganlah ada stigma terhadap pesakit-pesakit mental. Baik, kita akan teruskan dengan VT daripada koresponden daripada Pulau Pinang. Kita saksikan dahulu dan kita akan kembali selepas ini dengan topik kita yang seterusnya.
Salam sejahtera kepada semua penonton Bernama TV. Hari ini, saya ingin berkongsi berita mengenai harapan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT agar permohonan untuk pengecualian duty stamp 100% bagi pemilikan rumah pertama berharga RM500,000 sehingga RM1 juta akan diluluskan pada pembentangan bajet 2023 nanti. Menterinya, Datuk Seri Reza Naina Merikan berkata, buat masa ini, pengecualian duty stamp 100% ialah untuk pemilikan rumah pertama berharga RM500,000 ke bawah menerusi inisiatif pemilikan perumahan keluarga Malaysia, manakala rumah berharga RM500,000 sehingga RM1 juta akan mendapat pengecualian duty stamp sebanyak 50%. Saya berharap Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan pengecualian duty stamp 100% untuk rumah berharga RM500,000 sehingga RM1 juta kerana pembeli hartanah dalam lingkungan harga ini selalunya terdiri daripada kelompok M40. Saya tidak mahu dilihat kita hanya memperjuangkan keperluan B40 dan saya berharap permohonan ini akan diluluskan dengan syarat ia untuk rumah pertama dan pemaju memberi diskaun 10% kepada pembeli. Katanya kepada wartawan selepas merasmikan Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara baru-baru ini. Mengulas mengenai Karnival Jom Beli Rumah Wilayah Utara, Reza Merikan berkata, program selama 3 hari itu akan menawarkan lebih 92,000 unit rumah yang belum dijual di seluruh wilayah utara dan dijangka akan menarik lebih 15,000 pengunjung. Karnival ini dianjurkan bersempena Siri Jelajah Home Ownership Program atau HOPE dengan agenda utama adalah pemilikan rumah dalam kalangan golongan berpendapatan rendah dan sederhana, katanya. Sekian saja laporan saya. Terima kasih. Bagi anda yang inginkan kelainan menonton filem berunsur seram, bolehlah menonton filem baru berjudul Rasuk. Filem ini terbitan Multimedia Film Productions, Golden Screen Cinemas, Six Fun Media dengan kerjasama Astro buat pertama kalinya. Baru-baru ini kru Apa Khabar Malaysia telah dijemput ke Majlis Pratonton dan Sidang Media Filem berkenaan yang bertempat di GST Tropicana Gardens Mall, Petaling Jaya. Filem seram berkonsep zombie ini diarahkan oleh pengarah yang telah memenangi beberapa anugerah antarabangsa iaitu James Lee. Selain itu, turut menampilkan barisan pelakon terkenal tanah air seperti Arif Sata, Azhan Rani, Ai Floor 88, Elisha Sanda dan Taufik Hanafi. Filem ini turut membariskan pelakon yang sedang meningkat naik seperti Iqmal Amri, Elisha Amin, Abbas Mahmud, Atik Azman dan Syazwan Razak. Filem Rasuk ini walaupun berkonsepkan zombie, namun penulis skrip iaitu Muhammad Adib bersama James Lee cuba mengetengahkan pendekatan yang berbeza berbanding filem zombie yang ada di pasaran, di mana kebanyakan zombie berlaku akibat jangkitan virus. Filem ini diolah agar ianya menjadi lebih bersesuaian dengan budaya kita. Bermulanya Rasuk apabila salah seorang daripada 5 orang pelajar yang pergi berkelah di tepi sungai telah menjumpai satu botol misteri. Tanpa usul periksa, pelajar yang bernama Wari, lakonan Abbas Mahmud telah membukanya. Dari situlah bermulanya huru-hara apabila seorang demi seorang pelajar asrama tersebut dirasuk oleh Wari yang menjadi zombie lantas menyerang pelajar-pelajar asrama yang lain termasuk Ustaz Nazmi. Ingin ketahui fenomena dan kesudahan filem Rasuk ini, nantikan kemunculannya di pawagam seluruh negara bermula 29 September 2022. Kita ikuti sebahagian sedutan filem Rasuk ini. Siapa tu? Kau okey tak? Anda tolong, kita orang dalam bahaya. Bahaya? Itu dia tadi trailer filem Rasuk yang akan ditayangkan di Pawagam. Saya rasa saya tak akan tengok. Izzu nak pergi tengok ke? Mungkin akan pergi. Mungkin akan pergi. Mungkin. Ni sibuk sangat tengok telefon ni kenapa? Tengok TikTok Cerita lah. sikit. TikTok, apa yang ada kat TikTok tu? Macam-macam ada. Macam-macam ada. Kenapa kita nak tengok TikTok hari ni? Sebab apa kita tengok TikTok adalah salah satunya sebab kita membawakan satu orang kata dua orang lah, dua figura yang akan bercakap berkaitan dengan event yang mana TikTok
merupakan salah satu organisasi yang menganjurkan program tu. Okey, so ada kaitan lah topik kita lepas ni dengan Betul. TikTok ni. Jadi, baik, ceritakan nak sila. tahu apa? Kita akan bersama dengan dua orang tetamu tersebut, iaitu Pakcik Chin Swee, atau lebih mesra dipanggil sebagai Pakcik sahaja, yang merupakan pengasas Kami Sempoi International Agency dan TikTokers, dan juga pelakon yang cukup saya rasa semua orang kenal lah. Kenal. Rizman Kuzaimi selaku pelakon Malaysia yang akan bercakap soal Kami Sempoi International Agency Life Award. Itu dia, itulah sibuk sangat Izu ni duk tengok TikTok. Sebab kita bersama kami untuk bercakap mengenai International Agency Life Award yang akan berlangsung hujung minggu ni. Selamat datang kedua-duanya. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Baik, kita nak tanya apa sebenarnya Kami Sempoi ni dan apakah International Agency Life Award? Itu Kita mulakan. Kita mulakan dengan Pakcik dulu. Ini founder dia. Okey, selamat pagi semua. Okey, Pakcik Chin Swee daripada founder Kami Sempoi International Agency. Okey, agensi ni sebenarnya kita dikonsiderkan sebagai rakan rasmi TikTok. Okey, yang untuk membimbing TikToker baru untuk jadi influencer ataupun senang ceritanya selebriti. Because of TikTok ni dia bukan hanya gambar. Produk yang paling orang cakap yang paling laku adalah short video. So ini adalah salah satu platform yang open kepada semua yang nak naikkan personal branding masing-masing. Baik, itu dia. Live Award ni apa sebenarnya? Okey, Live Award ni. Abang? Okey, Live Award ni actually apa yang Kami Sempoi nak buat ni macam kita daripada selebriti kan, daripada artis dia ada award. Okey, so dalam ini pun sebab kita ada official host. Okey. So mana host-host yang apa ni orang kata yang dah buat penampilan yang bagus semua, kita akan bagi penghargaan pada mereka. Kita ada red carpet macam kita ada anugerah filem kita, macam tu kita buat dalam agensi ni. Okey, so dia anugerah khas untuk Host. industri TikTokers lah ni sebenarnya. Macam mana boleh terfikir idea nak buat anugerah untuk TikTokers ni? Okey, sebenarnya pada permulaannya sebenarnya agensi Kami Sempoi ni datang daripada Pakcik sendiri. Okey, so Pakcik kena cari host ataupun rakan-rakan yang ingin menjadi official host yang boleh buat live streaming di dalam akaun masing-masing. So Pakcik bermulanya daripada peminat Pakcik sebab Pakcik pada bulan 7 tahun lepas Pakcik mula dengan sebagai seorang diri. Okey, official host. So apabila Pakcik bermulanya dengan kosong dan sekarang selepas 2 bulan follower grow sehingga ke 500,000 dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan. Ramai tu. Dalam masa 2 bulan. Takut saya, So takut saya. apabila Pakcik dapat offer daripada TikTok, dia Pakcik bermulanya dengan peminat sendiri. Okey, peminat sendiri dan bawa jadi sebagai official host dan bawa mereka jadi selebriti. So event ni adalah satu event untuk menghargai mereka dan event ni kita percaya di social platform media yang mana-mana pun tak ada red carpet event ni. Memang tak ada red carpet event ni. So ini adalah yang the day for penghargaan untuk host-host Kami Sempoi. Baik. Okay, saya tertarik tadi tengok poster yang dipaparkan di kaca TV tadi. Ada supercar show yang akan diadakan di Sepang International Circuit. Cerita sikit pasal supercar show ni dan kenapa diadakan supercar show sama dengan TikTok Awards ni? Okey, sebenarnya kita nak menarik sebab untuk award ni memang untuk host-host di bawah Kami Sempoi. Okey. Tetapi dalam masa yang sama kita buka kepada publik untuk datang untuk berjumpa dengan host-host yang selebriti TikTok dan juga selebriti kita seperti Datuk Izzuan Yusof, Era Fazira, Dinas Mokhtar, ramai lagi artis akan ada bersama. Dan kita buat supercar ni satu benda yang prestige. So jadi kita menggalakkan publik datang sekali untuk berjumpa dengan artis dan dapat tengok kereta-kereta yang diorang selalu tengok dalam TV, dalam movie je macam Fast and Furious tu.
Tapi hari ini 30 hari bulan, diorang boleh tengok, boleh bergambar sekali yang kita. Okey, dia merupakan tarikan yang menarik lah untuk Selain daripada artis, pengunjung. kita juga ada supercar. Baik, kita nak tanya Abang Rizman juga. Macam Abang Rizman sendiri, kita tahulah pelakon yang memang dah dia satu Malaysia kenal. Generasi yang saya kenal lah. Generasi baru mungkin tak kenal sangat. Jadi, Abang Rizman sendiri, sebab kita tahu platform TikTok merupakan satu platform yang cukup berkesan dalam menaikkan branding diri. Dengan adanya satu platform kami Sempoi ni, International Award ni, bagaimana mereka akan dapat mengumpulkan TikTokers ini dalam mengembangkan lagi industri influencer ni? Okey, sebab macam kita kalau nak ikutkan sebagai seorang selebriti, orang dah kenal. Jadi bila ada selebriti dalam ni, host dapat sama-sama dengan selebriti, dan selebriti pun dapat menggunakan platform ni untuk mendekatkan diri mereka dengan diorang punya fan, dengan followers semua. Macam saya sebelum ni, kalau mungkin orang dalam saya punya platform lain, diorang bagi komen, saya kadang-kadang buka, kadang tak buka sebab kesibukan dengan syuting semua. Tetapi bila macam ini syuting pun, saya mesti pagi saya akan live. So saya macam saya punya konten saya masak. Pagi orang mesti tunggu, abang nak masak apa hari ni? Saya akan masak dulu sebelum saya pergi kerja. Okay. Jadi di situ kita rapat dengan followers, dengan public yang tak pernah masuk pun masuk dan tahu benda tu on the spot, apa aktiviti dia punya idola dia, pelakon atau penyanyi dia. Jadi kata bukan mulakan pagi dengan minum madu lah. Kalau saya minum madu ni, Abang Rizman mulakan pagi dengan masak dulu. Masak dulu. Saya dah terikut dah dia punya petua mulakan pagi dengan minum air madu ni. Mungkin lepas ni terikut pula dengan petua mulakan pagi dengan TikTok live. Bangun pagi, buat madu sambil live. Boleh tu kita dah ada idea untuk buat video TikTok. Kan saya nak tanyalah kepada Abang Rizman. Sebagai seorang pelakon yang dah lama dalam industri, dengan kemunculan TikTokers dan juga influencer social media, pendapat Abang Rizman sendiri, adakah itu satu mungkin industri mereka yang tersendiri, ataupun adakah itu merupakan satu platform untuk mereka masuk ke dunia seni, lakonan dan sebagainya? Itu salah satu. Sebab di dalam ini, sebelum ni diorang tak nampak diri diorang, apa kelebihan diri. Tapi bila dengan TikTok ni, mungkin di luar diorang segan dengan dengan kamera yang ada. Tapi dekat rumah dia dengan handphone. Dia seorang-seorang. Tapi sebenarnya dia dah mula mengeluarkan bakat, dan bakat tu yang boleh dibawa. Contohnya yang paling terdekat, TikToker ni sekarang dah jadi seorang pelakon. Sebelum ni dia bukan seorang pelakon, tapi kerana dia dah biasa depan handphone tu, sekarang dia dah berlakon dah dalam gerak khas. Okey. Memang ada niat nak jadi pelakon ke, sebab tu mula dengan TikTok ke, ataupun terjadi by accident macam tu? Actually memang dulu zaman budak-budak memang berminat nak berlakon sebenarnya. Sebenarnya memang berminat nak berlakon, tapi tak ada cara dan tak tahu macam mana. Dan ini pakcik mula dengan TikTok ni sebenarnya unexpected. Unexpected dan go viral. Dia go viral dengan konten yang apa yang pakcik bawa. Sebab dekat dalam TikTok, kita boleh nampak sekarang ni dekat dalam Malaysia, trending TikTok memang menaik. Memang menaik. Dan yang paling penting, terpulang kepada masing-masing konten apa yang mereka nak bawa. Macam pakcik di TikTok, I be myself. That's why kenapanya adanya nama Sempoi, kami Sempoi. Saya cukup tertarik dengan pakcik sebab pakcik Chensi merupakan Chinese kalau tak silap saya. Yes. Dan dia fasih berbahasa Melayu, dan sebab itulah mungkin salah satu tarikan utama kenapa dia adalah pakcik sekarang ni. Mungkin pakcik boleh kongsikan juga macam mana pakcik boleh fasih berbahasa Melayu. Sebab tak semua orang fasih berbahasa Melayu ni, terutamanya pakcik. Okey, sebenarnya pakcik berasal daripada Kampung Teluk Mas, Melaka. Okey, memang belas side ibu Baba Nyonya. Okey. Kita sedara. Okay. Saya pun nenek moyang Baba Nyonya juga. Belas side mother memang ibu memang Baba Nyonya. Okey, father memang Chinese. So memang membesar dari dekat kampung. Dan memang dekat rumah, memang kalau dah orang Melaka kan, kat rumah memang kita akan berbahasa Melayu. Bahasa baba lah orang cakap, bahasa baba. So that's why bila trending dekat TikTok sebenarnya pun salah satu spark lah. Salah satu spark di TikTok sebab orang tengok muka
tak serupa Cina. To be honest, tak serupa Cina. So bila kita pakcik bawa konten seperti tu, okey sebenarnya pakcik bukan orang Malaysia sebenarnya. So orang akan pelik, orang akan tertanya-tanya. Bukan orang Malaysia, kenapa pandai bahasa Malaysia? Bukan orang Malaysia, pakcik ni orang Brazil sebenarnya. Dan dah semua orang dah terkejut tau. Orang Brazil boleh cakap bahasa Melayu. Tapi lalas bila kita cakap sebenarnya pakcik ni baba. Pakcik ni baba, orang Melaka. So orang Melaka biasanya kalau kita nak cakap orang Cina yang boleh fasih bahasa Melayu yang betul-betul macam orang Melayu, mungkin 10 orang, 2 orang, 3 orang. Tak banyak lah. Jadi kat sini satu keunikan dan juga mungkin salah satu pula related dengan Pasha juga. mungkin sekampung. Mungkin. Baik, kita nak bercerita kembali berkenaan Live Awards ni. Dia akan diadakan bila, di mana kita dah tahu, dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti lain daripada yang kita sebutkan tadi. Okey, selain daripada untuk event ni adalah akan berlangsung pada Jumaat ni 30 September jam 3. Okey, jam 3 untuk official host dan selebriti yang telah dijemput. Sebab itu adalah red carpet event, penyampaian hadiah, award, anugerah semua selepas pukul 6. Okey, kita akan free flow dan supercar show akan bermula. Dan selain itu, kita pakcik menyediakan salah satu tournament. Okey, sebab mesti ramai yang nak merasa drive dekat Sepang, betul tak? So, kita bekerjasama dengan LG. Okey, LG Malaysia yang dia menyediakan simulator 4 biji. So, kita akan adakan tournament race di Pendok. Okey, di Pendok, dan hadiah utama untuk juara adalah TV 65 inci bernilai 14,999. Dia tak dengar 60 inci. Dia dengar 65 inci. 65 inci. Dia dengar 14,000 tu. Oi. Tapi bukan dapat 14,000 tu, Izzul. Harga TV tu. Harga TV. Untuk pengunjung yang datang, ada tiket ke macam mana? Ataupun percuma untuk semua? Macam mana? Okey, untuk tiket kita open to public is lepas pukul 6. So tiket hanya RM10 sahaja. RM10 sahaja. So dah boleh jumpa TikToker semua, dan kepada yang belum jadi official host, yang masih Lone Ranger, so diorang pun boleh datang pada hari tersebut, yang kita pun akan menjalankan casting ataupun interview live. So siapa yang nak jadi official host TikTok di bawah Kami Sempoi. Baik, Abang Rizman, sejak join dengan Kami Sempoi ni, apa perubahan yang dah nampak dalam hidup abang ni, Rizman? Macam-macam benda berubah. Antaranya apa yang berubah tu? Sebab bila dalam agensi ni dia bukan sekadar, sebelum ni ramai juga kita selebriti artis yang buat sendiri, buat live, tapi agensi ni dia guide. Sebab kita mungkin kita sebagai seorang pelakon dah biasa semua dengan benda-benda menghadap kamera ni, tetapi teknik dia yang macam mana kita nak naikkan viewer. Masa bila kita nak live, apa video konten-konten yang kita nak keluarkan, di mana memang setiap hari Kami Sempoi ada bagi untuk host-host dia, dia akan bagi teknik-teknik. Dia ada cikgu pula yang mengajar. Jadi dari situ saya menambah ilmu lagi dengan Kami Sempoi ni. Bukan rasa, dan ada juga yang saya berkongsi dengan Kami Sempoi, dan ilmu Kami Sempoi pun digabungkan sekali untuk saya lebih ke depan dalam TikTok. Ada beza tak berlakon depan kamera dengan berlakon depan handphone? Mula-mula goyang ke. Kita dah biasa dah dengan kamera ni kan. Semua handphone ni lain, dan terus orang komen. Tapi kadang-kadang so, dia dapat feedback terus lah kan. Feedback terus kita dapat. Kadang apa benda tak betul. Jadi macam biasa dah kalau nak kena bash pun kat situ, tiba-tiba kena kecam pula. Selalu berlakon orang kecam kita tak tahu. Tapi ni cakap abang dah tua lah bang. Cakap tak apa, bawa watak tua. Tiba-tiba bertukar. Setiap hari saya bertukar. Walaupun saya masak, konten saya masak, tapi masak dengan ada gaya tersendiri. Adakah macam abang sendiri, adakah rasa lebih rapat ataupun lebih dekat dengan peminat dengan sangat? Sangat. Itu yang saya cakap di dalam TikTok, selalu saya cakap, kalau dulu peminat, tapi disebabkan TikTok ni peminat dah jadi sahabat. Sebab setiap hari bercakap dengan dia orang. Kadang-kadang saya dah tak tahu nak buat apa pun, saya buka je benda tu, semua dia orang ada. Jadi satu Malaysia tu yang kenal saya sebelum ni, dia dah seronok dapat bercakap.
So nampaklah dekat situ platform Abang Rizman bukan saja dekat bidang lakonan tapi dah berkembang di media sosial. Mungkin saya nak tanya kepada Pak Cik juga. Sebenarnya apa harapan dengan adanya agensi kami Sempoi ni, harapan untuk TikTokers yang ada sekarang dan juga kepada yang di luar sana yang berminat untuk menceburi bidang ini? Ringkas saja, Pak Cik. Ringkas je, kita 30 saat saja. Okey, simple. Sebab ramai yang sebenarnya kalau kita bertanya dengan semua orang, 10 orang, 8 orang yang nak jadi influencer, nak jadi selebriti. Dan inilah misi dan visi kami, nak bawa anda untuk jadi selebriti. Okey, untuk jadi selebriti, untuk jadi artis. Sebab daripada TikTok Live, kita akan bawa ke kaca TV. Oh, dia macam tergantung. Macam tu ke? Daripada TikTok anda boleh jadi selebriti di kaca TV. Begitulah dia, baik. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita Apa Khabar Malaysia untuk hari ini bersama dengan Abang Rizman dan juga Pak Cik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kepada anda yang tak ada apa-apa perancangan hujung Jumaat ini, silalah ke Sepang International Circuit. Betul, untuk kita sama-sama menyaksikan TikTokers Award. Rasanya kita pun dah boleh. Tak apalah. Nak cakap banyak tak puas lagi ni. Tapi tak apa, kita jumpa esok bersama dengan rakan tugas yang lain. Untuk hari ini kita dah selesai bersama saya Izul Yusof. Saya Pasha Rahim. Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bye.